Anda bersama saya, Mastura Malak dalam Rentasan Berita edisi 1489. Antara paparan utama. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Gigihnya bersatu mencipta persepsi. Sumpah Sanusi lingkupkan Langkawi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selagi kemiskinan, ketidakadilan dan ketidaksamaan masih wujud, tiada seorang daripada kita boleh berehat, sekadar memetik ungkapan daripada Nelson Mandela. Adakah isu kemiskinan dan ketidaksamaan jurang pendapatan antara rakyat pada hari ini mampu mencapai angka sifar kemiskinan tegar dalam negara menuju status negara berpendapatan tinggi? Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyatakan Malaysia mampu mencapai status negara berpendapatan tinggi di antara tahun 2026 hingga 2028 hasil daripada pembaharuan semula struktur utama negara. Kenyataan beliau ini selaras dengan agenda kerajaan perpaduan dalam rangka ekonomi madani yang dilancarkan pada Julai lalu. Ini bermakna kerajaan mempunyai ruang selama 3 tahun lagi untuk memperbaiki kelompangan dalam struktur ekonomi negara. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Indonesia Erick Thohir turut menyatakan falsafah madani yang diterapkan Perdana Menteri hari ini serupa dengan falsafah Presiden Indonesia Joko Widodo terutama dalam hala tuju pembangunan negara. Ekonomi madani bersifat terangkum untuk menangani isu kemiskinan dan jurang pembangunan antara wilayah serta mewujudkan ekosistem yang kondusif dengan nilai tambah yang mampu mencipta peluang pekerjaan berkualiti. Keyakinan terhadap pelan ekonomi madani ini ditambah pula dengan komitmen yang dilaungkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menoktakan miskin tegar pada penghujung tahun ini. Sasaran asal di dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 bagi menghapuskan miskin tegar adalah menjelang tahun 2025 namun telah disingkatkan pada tahun ini. Ini akan mendorong jentera kerajaan terutamanya agensi-agensi di setiap negeri untuk melipat gandakan usaha bagi mencapai sifar miskin tegar. Sejarah juga telah memperlihatkan sisi sebenar Datuk Seri Anwar sebagai seorang pejuang rakyat yang sering membela nasib rakyat miskin. Beliau tidak kekok untuk mewakili suara rakyat kerana beliau sentiasa menyelami dan bergelumang dengan corak kehidupan masyarakat marhain. Ketika Anwar bergiat aktif dalam Persatuan Pelajar di Universiti Malaya, beliau telah terlibat dalam demonstrasi pada tahun 1974 bagi memperjuangkan nasib petani miskin di Baling, Kedah ketika itu. Anwar yang turut membantu penubuhan Amanah Ikhtiar Malaysia perkembangan sejak tahun 1987 kini telah menjadi salah satu platform untuk membantu golongan miskin keluar daripada kepompong kemiskinan. Kerajaan ini sudah berusia hampir 1 tahun, pelbagai usaha dan inisiatif telah dilaksanakan bagi membendung dan mengawal penyakit kemiskinan ini daripada terus melarat. Dalam pembentangan belanjawan 2024 baru-baru ini, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 500 juta ringgit untuk membasmi kemiskinan menerusi inisiatif pendapatan rakyat IPR. IPR yang dilancarkan pada 26 Februari lalu memfokuskan 3 model iaitu Inisiatif Usahawan Tani (INTAN), Inisiatif Usahawan Makanan (INSAN) dan Inisiatif Operator Perkhidmatan (IHSAN). Dilihat menjadi formula teras untuk meningkatkan pendapatan kumpulan miskin tegar iaitu mereka yang berpendapatan di bawah RM1,158. Hasilnya, laporan survei pendapatan dan pembelanjaan isi rumah 2022 HIES 2022 oleh Jabatan Perangkaan DOSM menyatakan bilangan isi rumah miskin tegar telah menurun kepada 0.2% iaitu sebanyak 18,445 isi rumah berbanding 0.4% pada tahun 2019. Data daripada DOSM ini merupakan data rasmi yang diguna pakai untuk mengukur jumlah miskin tegar berbanding pangkalan data IKC.
Dalam masa yang sama, Kerajaan Perpaduan turut memperuntukkan sebanyak 15 bilion ringgit dalam kajian separuh penggal RMK12 untuk menggerakkan program dan projek yang mampu mencairkan pendapatan bagi golongan sasar. Pembangunan projek-projek kecil terutama di kawasan luar bandar ini mampu memberi kesan pengganda atau multiplier efek kepada kumpulan pekerja yang berpendapatan rendah sekaligus merapatkan jurang pendapatan yang semakin melebar. Menyentuh mengenai kemiskinan di luar bandar, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW turut bertanggungjawab mengurangkan kadar kemiskinan. Peralihan subsidi pukal kepada subsidi bersasar yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan juga menjadi faktor utama kepada kekuatan kewangan kerajaan untuk memberi bantuan tunai secara bulanan. Kerajaan Malaysia juga boleh mencontohi tindakan kerajaan China dalam menurunkan kadar kemiskinan tegar. Sesungguhnya, kemiskinan tegar mungkin sukar untuk dihapuskan sepenuhnya, namun ia boleh dikawal dan dibendung sebaiknya jika terdapat sinergi berterusan daripada semua pihak. Keazaman yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri seharusnya menjadi ikutan oleh semua kementerian dan agensi-agensi berkaitan untuk merealisasikan harapan menoktakan miskin tegar pada tahun ini. Misi ini perlu dijayakan kerana jika bukan sekarang, bila lagi? Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mendakwa mempunyai bukti bergambar, video, mesej serta email berkait peranan individu dikenali sebagai Datuk Botak yang dikatakan cuba memujuk serta menawarkan habuan tertentu kepada ahli parlimen pembangkang untuk beralih sokongan kepada Perdana Menteri. Ahli Parlimen Macang itu berkata, semua bukti berkenaan telah disertakan dalam laporan Polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Saya juga ingin menyanggah kenyataan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan berkenaan penafian peranan Datuk Botak yang mengugut menjanjikan projek dan habuan wang tunai kepada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional PN. Sebaliknya, ahli-ahli Parlimen Bersatu khususnya turut dipujuk untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana habuannya adalah peruntukan Parlimen. Malah ahli Parlimen Labuan juga telah mendakwa ditawarkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan kerana memberikan sokongan kepada Perdana Menteri, katanya dalam satu kenyataan. Sementara itu, Wan Ahmad Faisal turut menafikan ada mengeluarkan kenyataan menfitnah bekas setiausaha politik Anwar, Datuk Farhash Wafa Salvador. Sebaliknya, mendakwa beliau sekadar membacakan satu laporan polis. Oleh itu, saya mengalu-alukan laporan polis dibuat oleh beliau iaitu Farhash supaya perkara ini dapat disiasat sepenuhnya. Jangan pula pisang berbuah dua kali. Berkenaan dengan tindakan beliau mahu menyaman, saya bersedia menghadapi tuntutannya. Namun, jangan pula beliau menggunakan aparatus kerajaan seperti SPRM atau PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia untuk menyerang saya seperti yang banyak berlaku baru-baru ini, ujarnya lagi. SPRM pula dikabarkan akan memanggil 4 ahli Parlimen Perikatan Nasional PN yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa yang terdekat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ia bagi menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Buat masa ini, kita tunggu laporan daripada polis. Siasatan terbuka akan dijalankan dalam tempoh terdekat, katanya kepada media. Beliau berkata laporan polis terhadap keempat-empat ahli parlimen berkenaan dibuat pada Isnin lepas dan polis merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu lebih tertumpu kepada elemen rasuah. Selasa lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata polis dan SPRM bersedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan kononnya terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli parlimen PN terhadap Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 ahli parlimen PN daripada Bersatu iaitu Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalil iaitu Kuala Kangsar, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik iaitu Jeli menyatakan pendirian menyokong Anwar menyebabkan timbul dakwaan sokongan itu berunsurkan rasuah. Penganalisis politik dari Akademik Nusantara, Profesor Azmi Hassan berpandangan dakwaan yang menuduh Perdana Menteri menarik ahli parlimen pembangkang supaya menyokongnya disifatkan sebagai tidak berasas.
Beliau berkata, walaupun sokongan dimiliki PM tidak mencapai majoriti 2/3, namun sokongan sedia ada sudah memadai. Beliau tidak perlu sokongan 2/3 majoriti sekarang, hanya perlu apabila melibatkan pindaan perlembagaan persekutuan. Sebarang percubaan untuk mendapatkan lebih banyak sokongan hanya akan menjadi munasabah jika Anwar cuma mendapat sokongan 113 atau 114 ahli parlimen dalam situasi di mana kerajaan boleh tumbang pada bila-bila masa, katanya. Tidakkah anda perasan sejak minggu lalu pihak pembangkang tidak berhenti menuduh Anwar cuba membeli sokongan ahli parlimen mereka selepas 4 wakil rakyat bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap kerajaan untuk mendapatkan peruntukan kawasan parlimen. Sesungguhnya, Dawan Anwar cuba menarik ahli parlimen pembangkang untuk menyokongnya mungkin sebahagian daripada strategik bersatu untuk mengalih perhatian daripada isu sebenar iaitu prestasi parti dan krisis kepimpinan yang dihadapi mereka. Gigihnya bersatu mencipta persepsi di saat mereka tiada hala tuju sama ada ingin jadi parti pembangkang atau meneruskan dakwaan bahawa mereka mempunyai angka untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Percaya atau tidak, keputusan 4 ahli parlimen menyokong Perdana Menteri dibuat setelah melihat tidak adanya masa depan untuk terus menyokong bersatu yang semakin kelam. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dengan mudahnya menuding jari dengan menyalahkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing sebagai punca malapnya industri pelancongan di Pulau Langkawi. Menteri Besar bermulut lancang itu berkata tindak tanduk serta komen negatif Tiong menjejaskan kemasukan pelancong ke pusat perakinan tersebut. Enggan menuduh ia sebagai sabotaj ke atas Kedah, Muhammad Sanusi berkata perbuatan Menteri terbabit sebenarnya menjejaskan kerajaan persekutuan sendiri. Hal itu kerana, katanya, pendapatan daripada sektor pelancongan akan dikumpulkan kerajaan pusat manakala negeri hanya tumpang pendapatan daripada jualan nasi, jualan coklat dan hotel. Katanya lagi, cukai perniagaan bayar sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan sedangkan Kedah hanya memungut cukai pintu sahaja. Saya harap perkara ini dapat diberikan perhatian. Kalau menteri beri publicity negatif kepada destinasi pelancongan, saya harap menteri itu dapat ditukar ke kementerian lain. Katanya seperti dipetik BH Online. September lalu, Tiong mendakwa beliau menerima rungutan daripada pelancong bukan Islam yang mengadu dilarang berseluar pendek dan meminum arak di Langkawi. Tidak mahu bertikam lidah dengan Muhammad Sanusi, ahli parlimen Bintulu itu mendakwa beliau hanya mahu membangkitkan isu tersebut dengan tujuan agar sebarang kelemahan dapat dibaiki. Bagaimanapun dakwaan itu dinafikan Muhammad Sanusi yang mengatakan beliau tidak memahami isu yang dibangkitkan Tiong. Katanya, semakan kerajaan negeri menunjukkan tiada larangan dibuat ke atas pelancong di Langkawi yang mahu memakai seluar pendek atau mengambil alkohol. Mengulas mengenai pandangan Tiong yang mahu kerajaan negeri bekerjasama dengan kementerian, Muhammad Sanusi berkata, langkah pertama yang perlu diambil ialah tidak lagi memberi publiciti buruk kepada Langkawi. Dalam perkembangan sama, beliau mendakwa kononnya media sengaja mengada-adakan laporan mengenai wujud perniagaan gulung tikar atau ditutup di Pulau Langkawi. Menurutnya, antara faktor yang menyebabkan pelancong kurang berkunjung ke Langkawi adalah disebabkan penerbangan terus dari beberapa negara kecuali Singapura belum bermula. Katanya, sebelum pandemik COVID-19 melanda, 60% pelancong yang berkunjung ke Langkawi adalah dari luar negara berbanding 40% pelancong domestik. Dalam pada itu, Tiong King Sing turut menyatakan rasa terkejutnya berkaitan komen Muhammad Sanusi berkaitan cara pemakaian seseorang. Tiong berkata demikian susulan kritikan MB Kedah itu terhadap pemakaian yang semakin telanjang yang diumpamakannya sebagai binatang. Saya cukup sedih, siapa pakar yang kurang sikit you kata macam binatang? Apa punya menteri besar, kata Tiong dalam rakaman video di media sosialnya. Muhammad Sanusi, pemimpin kontroversi PAS yang terkenal dengan kelantangannya itu, dilaporkan berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Exco Kedah di Alor Setar. Menurut video di media sosialnya, Muhammad Sanusi antaranya berkata kemajuan sebenar apabila orang lebih dekat dengan agama. Semakin maju, semakin telanjang. Tak betul, itu menjadi binatang. Binatang memang tak pakai baju. Makin sikit baju, semakin menjadi kebinatangan. Jadi sepatutnya makin maju manusia ini, semakin menutuplah, baru jadi mahal kan, katanya. Dalam kenyataan hari ini, Tiong justru berkata beliau bingung dengan kenyataan-kenyataan Muhammad Sanusi.
Jika semalam beliau kata tidak akan mengenakan sekatan terhadap cara berpakaian orang bukan Islam, hari ini pula mengatakan bahawa pakaian yang lebih sederhana mewakili kemajuan membuatkan saya bingung. Kenyataan beliau yang tidak konsisten ini amat memeningkan dan menyebabkan usaha mempromosi dan menyokong pelancongan di Langkawi menjadi semakin mencabar, katanya. Jiang juga berkata beliau kini tidak berani menjalankan kempen untuk menggalakkan pelancong mengunjungi Langkawi. Esok jadi apa-apa isu, awak pun cuci tangan, katanya. Alahai Sanusi, tidak pandai menari, jangan pula lantai yang disalahkan. Sebagai Menteri Besar yang diamanahkan untuk memajukan negeri, adalah lebih baik beliau mencari jalan penyelesaian atas setiap rungutan rakyat dan para pengusaha di Pulau Sumpahan Masuri itu. Apa yang Muhammad Sanusi lakukan ini dilihat tidak matang dan menunjukkan kesombongan yang bakal meneranakkan Pulau Pinang itu untuk terus menjadi tumpuan pelancong. Kerjasama dan kenyataan teruk yang diberikan MB bermulut celupar itu akan menjadi sumpahan Sanusi yang bakal membinasakan. 10 jari Muhammad Sanusi sibuk menunding kepada orang lain tanpa satu pun ditala ke arah beliau, membuktikan bahawa Sanusi bukan MP yang baik untuk sebuah negeri. Sebaliknya beliau hanya layak menjadi gangster atau kaki gaduh bagi parti PAS. PAS Bersatu dan Perikatan Nasional, berhentilah menyalahkan orang lain atas kegagalan diri sendiri. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.